Terima kasih Stanley di Kota Kinabalu. Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Rabu ini bagi menyelesaikan isu penurunan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kita nak ambil balik kuasa yang pernah kita ada dulu, yang kadang-kadangnya telah diambil oleh Kuala Lumpur. We want that power back to Sarawak. We want the power back. It will take some time. The negotiation will be difficult, but we will achieve the end. So give me time so that we can achieve what we set out to do. Beliau berucap pada majlis perasmian Sejiwa Senada Sibu yang berlangsung di dataran Bandar Sibu. Tan Sri Adnan turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah bersetuju dengan Kerajaan Negeri dalam usaha menangani isu berkaitan lesen perikanan laut dalam. Tidak akan memberi lesen perikanan air dalam tanpa nanya negeri Sarawak dulu. Punya operasi di air Sarawak, Sarawak mesti ditanya dulu setuju ke tak setuju. Kerana kalau tidak setuju, lautan kita tidak akan terbuka untuk mereka. Jelasnya isu ini timbul berikutan terdapat dalam kalangan pemilik lesen menyalahgunakan lesen mereka untuk kegunaan orang asing. Kita tidak mahu orang mencurikan ikan kita. Ada orang Sarawak sendiri menggunakan lesen itu untuk orang asing nangkap ikan di kawasan kita, jualnya di luar negeri. We don't want this Alibaba business. We want the fish to be used by our people. Dalam pada itu, Tan Sri Adnan sekali lagi mengulangi permintaannya untuk diberikan tempoh 5 tahun lagi bagi mentadbir negeri ini. Sementara itu, penganjuran program Sejiwa Senada berjaya menghimpunkan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat dan menjadi platform terbaik untuk menjelaskan dasar serta polisi kerajaan. Selepas mirik, kini program Sejiwa Senada diadakan di Bandar Sibu. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Ruth Ampung di Dataran Sibu. Silakan. Di Studio B RTM Kuching, saya kini berada di Dataran Sibu bersempena dengan mula semalam. Dan hari ini merupakan hari program ini dan majlis pelancaran pagi tadi telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim yang turut disaksikan lebih 30,000 warga Sibu dan sekitarnya. Dan sementara itu antara aktiviti yang akan berlangsung pada malam ini termasuk pentas rakyat, hiburan dan juga bermukun RTM secara live di radio menerusi Sarawak FM dan juga persembahan dari artis-artis jemputan. Manakala untuk hari terakhir iaitu esok akan diadakan uji bakat bintang kecil dan juga bintang Piramli dan majlis penutupannya oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti Datuk Seri Wong Sun Koh. Oleh itu saya menyeru orang ramai ataupun warga Sibu untuk hadir bersama-sama memeriahkan program Sejiwa Senada Bandar Sibu ini yang masih lagi berlangsung dan akan berakhir esok, memandangkan banyak aktiviti-aktiviti menarik yang akan diadakan sehingga esok. Baik saudara, itu saja yang dapat saya kongsikan dari Dataran Sibu bersempena dengan... Baik, terima kasih Ruth. Berita seterusnya, fenomena El Nino kuat diramal melanda negara pada penghujung Januari ini hingga awal April depan. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia), kekuatan fenomena ini berkemungkinan mengatasi rekod El Nino pada tahun 1997-1998. Jelasnya, fenomena ini akan menyebabkan keadaan cuaca kering dan panas di bahagian utara dan pantai timur Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Justru keadaan tersebut akan menyebabkan negara terdedah kepada kebakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu termasuk jerebu rentas sempadan ke negara jiran seperti Brunei dan Singapura. Berikutan itu, tindakan kesiapsiagaan yang melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta pelbagai agensi akan dilaksanakan bagi mengelak pembakaran terbuka. Beliau bercakap
bercakap pada sidang media selepas Majlis Mesra Komuniti di Buntal Esplanade, Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Wan Junaidi memberitahu mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab mengenai alam sekitar Mexico telah mencapai kesepakatan bersama berkaitan perancangan bagi mengatasi masalah jerebu yang melanda. Ujar beliau, kementeriannya disaran memperketat penjagaan tanah gambut dengan memasang tanggul penghambat, membuat sistem peparitan selain membina menara di seluruh negara. Ketiga-tiga sistem tersebut dipercayai berkesan apabila sepanjang jerebu pada Ogos hingga Oktober tahun lalu terdapat 10 tompok panas dikesan di negara ini berbanding negara jiran Indonesia. Jelasnya, satu undang-undang rentas sempadan yang baharu turut dirangka dan kini masih dalam proses perbincangan dengan pihak peguam negara dan ia dijangka dapat dibentang di Parlimen tahun ini. Dalam pada itu, bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan orang awam mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, Kementerian mencadangkan supaya sambutan Minggu Alam Sekitar ditukar kepada Hari Alam Sekitar. Radio Televisyen Malaysia RTM harus mempertingkat peranan mereka sebagai pusat penyebaran maklumat yang tepat. Ini berikutan RTM dilihat berupaya membantu melahirkan nilai-nilai harmoni dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti Datuk Seri Wong Sungkuh berkata sebagai sebuah organisasi kerajaan, RTM tanggungjawab menyalurkan berita dan maklumat yang tepat terutama berkaitan dasar dan polisi kerajaan. Malahan RTM menjadi platform dalam mengeratkan silaturahim dengan orang awam melalui penganjuran aktiviti-aktiviti turun padang. Datuk Seri Wong menyatakan demikian pada rakaman pentas Tahun Baru Cina, Sibu FM di Dewan Suara Sibu. Bercakap mengenai pentas Tahun Baru Cina, beliau berharap ia dapat menyemarakkan lagi semangat sambutan perayaan tersebut. Selain persembahan nyanyian, turut diadakan lawak jenaka, tarian moden dan tradisional, persembahan musikal tradisional dan tarian singa. Turut hadir pengarah penyiaran kawasan Sarawak Salmah Ibrahim Melina dan Temenggung Datuk Vincent Lau Liming. Pengamal media di Sarawak sekali lagi diingatkan supaya menyalurkan laporan berita hanya yang sahih dan tepat kepada masyarakat umum. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ini penting bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat yang kini cenderung terdedah kepada maklumat yang diperolehi melalui laman sosial. Jelasnya, amalan melaporkan berita yang tepat dan adil juga merupakan tanggungjawab para pengamal media yang selama ini berperanan sebagai ejen yang membentuk sikap, pemikiran serta persepsi masyarakat. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar NRE bersama media Sarawak di Kuching. Datuk Seri Wan Junaidi turut menyeru pegawai-pegawai di bawah kementeriannya agar memberi kerjasama penuh kepada media sekiranya diperlukan. Ini bagi memastikan setiap maklumat daripada kementerian terbabit dapat disampaikan dengan jelas dan tepat kepada orang awam. Baiklah saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan.